Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera. Hari ini PDPR, PJPK, kita akan pergi kepada kecergasan fizikal, subtopik kapasiti aerobik. Kamu boleh buka muka surat 106. Okey, sebelum tu saya terlupa. Selamat datang kepada 1KA, 1 Erat dan 1 Damai. Sebelum ni kamu di bawah penyeliaan Cikgu Kamarudin, betul? Hari ini kamu akan berada di bawah saya, iaitu Cikgu Najah binti Abdul Rahman. Kenal saya ke tak kenal? Kalau tak kenal, siap kamu? Okey, kita akan teruskan untuk kapasiti aerobik pada hari ini. Kapasiti aerobik, apa dia aerobik? Ini bukan senaman aerobik bukan berbeza. Kapasiti aerobik ialah keupayaan individu untuk kekal melakukan sesuatu aktiviti yang menggunakan tenaga aerobik dalam satu tempoh masa. Maksudnya, saya bagi contoh, kamu melakukan aktiviti larian. Bila kamu lari, kamu menarik nafas, okey, kamu menggunakan kapasiti aerobik. Tapi kapasiti aerobik kamu tu berada keadaan baik ataupun tak baik. Okey, saya bagi contoh. Saya suruh kamu buat larian slow jog dalam masa 10 minit. Kalau kamu boleh tamatkan 10 minit ini tanpa merasa penat, letih, terjeli-jeli, maksudnya kapasiti aerobik kamu berada dalam keadaan yang baik. Tapi dalam masa 10 minit tu, belum sampai 10 minit, baru 5 minit kamu dah terjeli-jeli, maksudnya kapasiti aerobik kamu berada dalam keadaan yang tidak baik. Okey. Clear benda tu? Okey, sebelum memulakan aktiviti, maksudnya aktiviti kat sini tak kisahlah kamu nak berenang, berlari, berbasikal. Untuk meningkatkan kapasiti aerobik, kadar nadi rehat KNR, kadar nadi maksimum KNM perlulah dikira untuk mendapatkan kadar nadi latihan. Setiap aktiviti, tak kisah kamu nak tak kisah aktiviti sukan apa, kadar nadi rehat, kadar nadi latihan perlu dikira. Okey, kadar nadi ni boleh diambil di dua tempat. Kamu tengok gambar ya. Gambar yang ke atas tu dulu. Okey, yang tempat yang pertama adalah di pergelangan tangan, di bahagian ibu jari. Kamu turunkan jari kamu di bawah sikit. Kamu akan jumpa kadar nadi kat situ. Jangan di bahagian jari kelingking. Kat situ tak ada nadi. Di bahagian bawah ibu jari. Gunakan jari tengah dan jari telunjuk. Jangan gunakan ibu jari, sebab ibu jari pun mempunyai nadi yang tersendiri. Nadi dia akan ganggu bilangan berapa kiraan kadar nadi kamu. Alhamdulillah, kenyanglah pula. Okey, sorry. Okey, jadi kamu gunakan dua jari, iaitu jari tengah dan jari telunjuk untuk kira kadar nadi kamu. Berapa minit kena kira? 1 minit. Maksudnya 60 saat. Dalam 60 saat tu berapa kadar nadi kamu berdenyut? Dup, dup, dup. Okey, maksudnya berapa denyutan dia. Kamu kena kira satu-satu. Okey, tempat kedua yang kamu boleh kira kadar nadi adalah di leher. Maksudnya di bahagian cuping telinga, kamu turunkan dua jari kamu tu ke bawah. Okey, kamu telingkan kepala kamu sikit, kamu akan jumpa nadi kamu di situ. Okey, ya, itu adalah cara mengira kadar nadi. Okey, tengok poin yang kedua. Kadar nadi rehat KNR diambil pada waktu pagi sewaktu bangun dari tidur. Maksudnya kamu bangun dari tidur, maksudnya sebelum kamu turun daripada tilam kamu, sebelum kamu pergi toilet, cuci gigi, cuci muka semua. Okey, kamu buka mata, tap, terus ambil kadar nadi kamu. Itu kita namakan sebagai kadar nadi rehat. Maksudnya dalam betul-betul kamu dalam keadaan rehat. Jangan pula waktu kamu tidur tu kamu mimpi kena kejar hantu, tup kamu ambil kadar nadi pula. Itu tak. Itu jantung kamu dah duk macam tu. Okey, tapi ini kadar nadi rehat ni adalah kadar nadi yang sangat relax. Maksudnya dia akan bunyi lup dup lup dup lup dup. Itu bunyi kadar nadi denyupan jantung kamu. Okey, itu kadar nadi rehat. Diambil sewaktu bila bangun dari tidur. Kadar nadi maksimum KNM adalah kadar nadi adalah had paling tinggi. Maksudnya ini adalah kadar nadi paling maksimum kamu boleh pergi ketika kamu melakukan aktiviti cergas. Lebih daripada jumlah itu, kamu akan mati. Okey, itu maksimum kadar nadi dia. Okey, kadar nadi latihan KNL adalah denyutan nadi sewaktu melakukan aktiviti cergas. Maksudnya aktiviti kamu tu bila kamu contohnya kamu berenang. Okey, bila dah siap berenang, tap ambil nadi, itu kadar nadi latihan kamu. Okey. Pengiraan kadar nadi latihan. Macam mana nak kira kadar nadi latihan ni? Okey. Bermula dengan kadar nadi maksimum KNM. Okey, KNM ni dikira 220 formula dia 220. Kamu boleh tengok. Okey. Ini adalah formula dia. Okey, sorry kejap dekat sini. Nampak tak?
yang saya warnakan tu, 220 itu adalah formula dia. 220 tolak dengan umur. Umur kamu berapa sekarang? Okey, kamu dah form 1 kan? 13 tahun. Okey, jadi 220 tolak dengan 13 tahun. Jawapan dia apa? Okey, tak tahu tekan kalkulator. 207 denyutan seminit DSM. Okey, itu adalah kadar nadi maksimum kamu. 207 saja kamu boleh pergi. Lebih pada tu, innalillah. Okey. Okey, tengok yang sebelah sini pula. Okey. Tengok sebelah sini, kadar nadi latihan KNL. Okey, formula untuk KNL kamu boleh tengok dekat sini. Ini formula dia, kadar nadi. Okey, kadar nadi latihan KMN. Okey, KNM apa dia? Kadar nadi maksimum. Okey, ini kadar nadi maksimum Okey, ini kadar nadi maksimum. Okey, tolak dengan kadar nadi rehat. Ini kadar nadi rehat. Okey, kadar nadi rehat macam mana nak kira tadi? Okey, kadar nadi rehat adalah waktu selepas bangun dari tidur. Okey, itu kadar nadi rehat. Okey, kadar nadi maksimum tolak dengan kadar nadi rehat, darab dengan intensiti latihan, tambah dengan kadar nadi rehat. Ini adalah formula untuk mengira kadar nadi latihan. Okey, saya bagi contoh untuk kamu lebih faham dekat sini. Contoh, intensiti latihan ditetapkan 70%. Intensiti latihan saya akan bincangkan sekejap lagi ya. Okey, intensiti latihan ni ditetapkan sebanyak 70%. Maksudnya 70% sahaja. Dan kadar nadi rehat dia, dia bangun daripada tidur, dia cek nadi rehat dia adalah 62 denyutan seminit. Okey, katakan dia berusia 13 tahun. Okey, jadi macam mana nak kira? Okey, kadar nadi maksimum. Okey, kadar nadi maksimum. Okey, kadar nadi maksimum ini. Ni, kadar nadi maksimum ni. Okey, maksudnya 220 tolak umur. Okey, umur dia 13 tahun. 220 tolak umur jadilah 207. Okey, jadi kadar nadi maksimum dia 207. 207 tolak 62. 62 ni apa? 62 ni adalah ni, kadar nadi rehat dia. Okey, 62. Darab dengan 70% tambah dengan 62. Ni kadar nadi rehat. Ni kadar nadi rehat. Ni sama. Ni kadar nadi rehat. Okey, jadi 207 tolak 62 berapa? Cuba tekan kalkulator. 207 tolak 62 dapat dia 145. Darab dengan 70 per dengan 100. Okey, ni 70 per dengan 100. Okey, benda sama saja. 70% ke 70 per 100 kan sama saja. Okey, tambah dengan 62. Okey, jawapan dia berapa? 65. Ambil kalkulator. 145 darab 70 bahagi dengan 100 dapat 101.5. Campur dengan 62. 62 ni apa tadi? 62. 62 ni. Denyutan jantung seminit dia. Kadar nadi rehat. Jadi jawapan dia adalah 163.5 DSM. Denyutan seminit. Okey, itu adalah kadar nadi latihan dia. Maksudnya bila dia contohnya aktiviti dia buat aktiviti larian hanya 70% sahaja. Okey, dia akan dapat 163.5 denyutan seminit. Okey, itu adalah contoh pengiraan kadar nadi latihan. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah intensiti latihan. Okey. Zon latihan mengikut intensiti. Ini benda yang sama dalam buku teks. Dalam buku teks pun ada. Intensiti, kita tengok yang daripada bawah dulu. Okey, kita tengok daripada sini dulu ya. Okey. Intensiti sangat rendah. Maksudnya kita nak buat impact dia sangat rendah sahaja. Intensiti contohnya mungkin slow jog 50 meter. Itu kita panggil intensiti yang rendah. Okey. Bagi individu yang baru melakukan latihan fizikal, KNL, KNL ni apa? Kadar nadi latihan. Yang sesuai adalah pada kadar 50% hingga 60% daripada kadar nadi maksimum KMN. Okey, hanya 5%. Yang tadi itulah. Okey, yang tadi kita tetapkan. Ni intensiti latihan ni. Ingat lagi tak ni? Okey, ni intensiti latihan ni. Okey. Inilah intensiti latihannya. Ni. Okey.
Okey, intensiti rendah yang tadi sangat rendah, ini rendah. Okey, dia kata apa? Latihan ringkas bertujuan untuk pengurusan berat badan, okey, dan pemulihan KNL. KNL apa dia? Kadar nadi latihan. Yang sesuai adalah pada kadar 60 hingga 70% kadar nadi maksimum dia. Okey, ini intensiti sederhana. KNL kadar nadi 70%, 80. Intensiti tinggi adalah pada 80 hingga 90. Intensiti sangat tinggi pula adalah 90 hingga 100. Okey, ini adalah pengiraan kadar nadi dia. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, dalam GF kamu dah jawab soalan tadi. Untuk soalan kejap lagi kamu akan jawab soalan. Saya dah bagi soalan untuk GF kamu. Okey, dah siap, boleh tekan submit, hantar dan boleh tengok view score. Jangan lupa view score, kamu akan tengok jawapan kamu betul ke tak betul. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.